baca ayat 116. Muka surat 205 ayat 116 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. لله إنه بهم رؤوف رحيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana ishrah lana sadrana wa yassir lana umurana waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallahi fi man indah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان والعمل فيه. الحمد لله. Kita di bawah tajuk galakkan berjihad kerana Allah bersama-sama orang-orang yang membantu agama Allah. Dalam ayat 116 Allah seolah-olah mengatakan manusia di dunia ini di bawah kuasa dia dan dia boleh hapus kalau dia nak dan dia boleh
beri kekuatan kalau dia nak. Kita faham daripada ayat ini, yaitu innallaha sesungguhnya Allah, lahu baginya lah, mulkus samawati wal ardh, kerajaan langit dan kerajaan bumi. Lahu, milik dia. Yuhyi itu satu kalimah tapi dia macam ayat tu. Yuhyi itu maknanya Allahu yuhyi, Al-Kaf. Tapi dia datang satu kalimah. Allahu yuhyi ataupun huwa yuhyi. Yuhyi itu dia tidak akan tertegak dengan perkataan yuhyi kecuali kita kena takdir huwa yuhyi ataupun Allahu yuhyi. Sebaik-baiknya huwalah ganti nama, sebab yang sebelum tu dah ada nama Allah, innallah. Jadi yuhyi satu kalimah dia memiliki jumlah yang sempurna, maknanya huwa yuhyi. Wa yumit sama juga, wa huwa yumit. Yuhyi dia hidup, dia menghidup, bukan hidup. Kalau hidup hayatun ataupun yahya, dia hidup. Kalau yuhyi dia menghidupkan. Kalau yahya ni dia hidup diri dia, kalau yuhyi dia hidup orang lain. Begitu juga wa yumit. Kalau yumit dia mematikan. Kalau dia mati, mata yamut. Mata yamut. Kalau yamut dia mati. Kalau yahya dia hidup, kalau yumit dia memati, wa yuhyi dia menghidup. Maknanya yuhyi satu ayat lengkap, wa yumit satu ayat lengkap. Yuhyi dia menghidup. Dia hidup apa? Hidup kita dulu tak ada, sekarang ada. Lepas ni dia yumit, dia mati pula. Kan dalam surah Mulk dia sebut allazi khalaqa al-mauta, kan? Allazi khalaqal mauta wal hayat. Di sini dia sebut yuhyi dulu. Kenapa? Maknanya dalam surah Mulk allazi khalaqal mauta, sebut mauta dulu tu. Mauta dalam surah Mulk dengan makna belum lahir. Di sini dia sebut yuhyi ni hidup sekarang di dunia. Yumit tu dia mematikan selepas ni. Selepas ni makna mati setelah hidup. Adapun surah Mulk mati sebelum lahir, dengan makna sebelum lahir. Gitu. Kemudian kita kena faham bila sebut yuhyi ni, dia tidak menghidupkan daripada dia menghidupkan orang. Dia boleh menghidupkan hati orang. Yuhyi al-qulub, dia menghidupkan hati. Wa yumit, dia boleh mematikan hati orang. Dan Allah juga boleh menghidupkan akal kita dan boleh mematikan akal kita. Dan juga yuhyi juga dia boleh menghidupkan kekuatan dan boleh mematikan kekuatan. Kita jadi bersatu, hidup kita. Menghidupkan juga dengan makna menghidupkan masjid. Dia panggil apa dia panggil? Imarah, kan? Yuhyi masjid. Kita pun guna yuhyi pada Ramadan. Ihya Ramadan. Ihya tu daripada yuhyi. Ihya Ramadan, menghidupkan Ramadan. Jangan pula yumit mematikan Ramadan, kan? Menghidupkan. Itu semua ni dia belaka. Menghidupkan kerajaan dengan meneruskan kerajaan, mematikan kerajaan dengan berubahnya kerajaan, dia belaka. Jadi kita kena buat apa? Kalau Allah itu lahu mulkus samawati wal ardh, kalau Allah itu yuhyi, kalau Allah itu yumit, dan kalau Allah itu yang berikut
wa ma lakum min dunillah ma nafidu, dan tidak ada kepada kamu, bagi kamu, min dunillah, selain daripada Allah, min waliyin. Min tu min zaidah dia panggil. Asalnya gini, wa ma lakum min dunillahi waliyun wala nasirun. Kemudian ditambah min, untuk menunjukkan carilah, kalau kamu rasa hebat nak cari wali pelindung, kamu tidak akan jumpa di mana-mana pun. Ditambah min itu untuk menunjukkan cabaran kepada orang di bumi yang kalau rasa berkuasa, carilah wali pelindung kamu. Wala nasir, dan carilah penolong. Nasir itu penolong, penyelamat. Wali juga dengan makna pemerintah. Tidak ada bagi kamu selain pada Allah pemerintah, dan tidak ada bagi kamu selain daripada Allah penolong, pemerintah yang boleh menolong kamu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ayat ini kita kena baca gini, muslimin-muslimat sekalian. Anda cuba bayangkan 4 ayat dalam ni. 4 ayat pendek dan menjadi satu ayat panjang. Ayat pendek macam mana? Ayat lengkap, lahu mulkus samawati wal ardh. Itu ayat lengkap. Itu dipanggil jumlah khabari, bermula dengan khabar muqaddam. Lahu mulku. Itu. Lahu mulkus samawati wal ardh, itu ayat lengkap. Terjemah khabar muqaddam, mulku mubtada muakhar, kemudian dia sandar kepada, maknanya sandar kepada langit dan bumi. Kerajaan langit dan bumi milik Allah saja. Ini satu fakta. Kalau siapa-siapa berjuang di jalan Allah kerana Allah, Allah sebenarnya dia berkuasa, bukan manusia berkuasa. Satu dia nak beritahu. Yang kedua, jumlah ni yang ada dalam ni ialah perkataan yuhyi. Dia boleh memberi kemenangan. Yuhyi ini memberi kemenangan, dan terjemah dalam jihad, memberi kemenangan sesiapa yang ia kehendaki. Yang ketiga, jumlah yang ketiga ialah wayumi. Dia boleh memberi kekalahan sesiapa yang ia kehendaki dalam perjuangan. Itu 3 ayat dah. Ayat yang keempat ialah wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dalam ayat yang keempat ni, mubtada, subjek, benda asas yang nak cerita di sini ialah waliyun nasir, pelindung dan penolong. Dia datang dalam bentuk nafi. Malakum, tidak mungkin kamu berjumpa selain daripada Allah yang boleh memerintah kamu dengan sempurna, dengan adil, wali, dan yang boleh menolong kamu dengan sempurna, nasib. Tak ada. Itu 4 ayat yang sempurna. Boleh ha? Maknanya anda tak kait lagi dengan inna Allah tu. 4 ayat ini dia akan menjadi khabar kepada inna Allah. Kalau kita tengok dari sudut ilmu bahasa, 4 ayat ini dia menjadi khabar kepada inna Allah. Jumlah 4, khabar atau 4 jumlah berita tentang Allah 4. Allah, inna Allah, sungguh-sungguh Allah, itu mubtada. Maknanya mubtada ni dia nak cerita tentang Allah itu sendiri. Kalau kamu sombong, Allah ni macam ni. Macam mana? Lahu mulkus samawati wal ardh. Ini khabar tentang Allah. Yang kedua, yuhyi. Yang ketiga, yumi. Yang keempat, apa dia? Malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. 4 khabar tentang diri Allah, zat Allah di sini. Jadi kalau dia begini, kalau kita tolak perjuangan Allah, tolak jihad di jalan Allah, tolak agama Allah, tak cerdik kita. Sebab yang menghidup memati, yang memberi kemenangan, yang memberi kejayaan, Allah dia milik. Dan tak ada siapa boleh tolong kalau Allah nak beri kejayaan. Dan tidak ada boleh menyekat
kalau Allah nak beri kegagalan. Maka inilah Allah kalau kita nak kenal. Ini juga melibatkan akidah, tuan-tuan. Jihad tidak akan berlaku tanpa ada akidah atau pegangan yang sempurna. Ini kalau belajar bahasa Arab kan, kalau kita baca bahasa Arab, kita kena kenal ayat. Kalau tak kenal ayat, nak terjemah tak habis. Kita nak main umur gitu je. Jadi kita kena kenal sini. Inna Allah, sungguh-sungguh Allah, itu sahaja. Macam mana nak kenal Allah? Satu, lahu mulku sahab, itu berita. Yang kedua, yuhyi. Yang ketiga, yumit. Yang keempat, malakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Habis kekuasaan. Sebab itulah kita rasa bertuah kerana kita menjadi seorang yang beriman pada Allah, yang bergantung harap. Ayat ini juga seolah-olah memberi kepada kita, apa lagi yang kamu cari di dunia ini? Apa lagi yang kamu cari dalam solat kamu? Kan? Kita duduk dan semayang pun ingat lagi kepada makhluk, pada benda-benda hak kita duduk buat. Sedangkan Allah wali, sedangkan Allah nasir, sedangkan Allah lahu mulku samawati wal ard, sedangkan Allah yuhyi, sedangkan Allah yumit. Sepatutnya bila temu dengan Allah, semayang ini jumpa Allah dah. Jumpa dengan Allah, tak ingat orang lain. Sebab dia sifatnya begini. Allahu Akbar tu tak ingat benda lain, ingat Allah aja. Dan ingat Allah mengingatkan kita dalam ayat 91 surah Al-Imran, orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan hati, orang yang dalam solat dia tak lalai daripada ingat kepada Allah. Kita kena usaha dalam majlis kita ini kita kena minta kepada Allah agar Allah jaga hati kita supaya tidak lalai, khususnya saat kita berhubung dengan Allah, iaitu di dalam solat. Ini kekuasaan Allah. Ayat ini ada kaitan dengan ayat sebelum. Ayat sebelum tu, wa ma kana istighfar Ibrahim, selepas tu, wa ma kana Allahu liyudhilla qauman, dan tidaklah Allah itu untuk menyesatkan mana-mana kaum ba'da id hadahum, selepas dia Allah memberi petunjuk kepada mereka. Allah tak akan sesat kaum itu kalau setelah Allah beri hidayah kepada mereka. Bila dia akan berlaku sesat? Setelah Allah hatta yubayyina, sehingga Allah menerangkan lahum kepada mereka ma yattaqun, ma tu syarat-syarat nak menjadi orang baik. Maknanya bila Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan kepada manusia ma yattaqun, syarat-syarat jadi baik, kan? Manusia tu tak nak ikut syarat-syarat ni, kan? Tak nak ikut syarat-syarat ni. Maka ketika itu Allah ikut pilihan dia. Allah kata, ini ma yattaqun, syarat-syarat kamu nak jadi orang baik. Aku dah terangkan kamu dan aku dah hidayah kepadamu. Hidayah ni maknanya bawa manusia ke tempat yang benar dan minta manusia pilih. Ini jalan benar dan satu lagi jalan salah. Tiba-tiba manusia tak pilih jalan benar, tak pilih ma yattaqun. Sebab apa dia tak pilih? Ada dua sebab. Pertama, al-maghdubi alaihim, orang yang sombong. Dia tahu tapi dia sombong. Yang kedua, al-dhalin, dia jahil tentang agama, dia follower je, dia ikut je. Dua ni sebab utama. Dan berlaku tidak mengikut hidayah Allah setelah mendapat hidayah Allah kerana dua. Tadi kerana sombong macam Yahudi sekarang dan pengikut-pengikut Yahudi, dan kerana menjadi follower tanpa ilmu.
pengikut tanpa ilmu. Maka keadaan ini setelah Allah menerangkan mayat tabun, mereka tidak memilih jalan hidayah, maka itulah saat Allah akan menyesatkan kaum itu. Faham tu? Maknanya Allah beri penerangan semua syarat-syarat. Kalau tak terima, baru disesatkan. Sebelum diberi hidayah dengan makna menerangkan mayat tabun, Allah tidak menyesatkan. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman itu tanwin, qauman Melayu, qauman Arab. Allah tak besar. Setelah dia beri hidayah, maknanya seolah-olah kita ni dah sampai dah hidayah, dan umat Malaysia ni sampai semua dah hidayah, tapi dia tak pilih, maka ketika itu Allah akan sesatkannya kerana mereka ditawarkan hidayah dan sifat-sifat orang yang Allah terima, mayat pun mereka tidak terima. Hari ini pula ayat menyatakan bahawa orang yang tak terima hidayah itu kerana dia rasa dia hebat, kerana dia rasa dia berkuasa, sebenarnya anggapannya salah. Kenapa anggapan itu salah? Sebab innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumiit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Ayat kita kena pada ayat ini seolah-olah jawapan kepada orang yang memilih jalan bukan Islam dengan alasan dia ada kuasa, dengan alasan dia tak nak Allah, sombong, ataupun kerana dia kejahil, maka sebenarnya mereka tidak ada satu pun kekuatan. Bagaimana yang dah bertaubat di kalangan para sahabat Muhajirin Ansar yang satu ketika melawan Nabi, macam Abu Sufyan, beberapa orang yang semasa di Mekah melawan Nabi, Muhajirin, dan ada Ansar yang melawan Nabi, tetapi setelah Islam tersebar, dia bertaubat, dia isyak, dia berubah. Bagaimana mereka ini? Allah menerangkan dalam ayat 117. Tengok ini. Laqad taballahu, laqad taballah. Taba fi'il madhi, taba dengan makna terima taubat. Terima taballah alal nabiyyi. Allah terima taubat Nabi, wal muhajirin. Allah terima taubat orang-orang muhajirin yang berhijrah ke Madinah, wal ansar. Allah terima taubat orang ansar yang duduk di Madinah. Yang kesemua muhajirin dan ansar ini sifat mereka alladina, yang mereka itu muhajirin ansar itu ittaba'uhu, yang ittiba' ni Muhammadun Rasulullah dipanggil ittiba'. Ittiba' ni tidak dia ikut saja, dia berjuang bersama Nabi. Ittiba' ni semua hak Nabi, semua hak Allah, semua dia buat, dipanggil ittaba'u. Bukan kita ikut dia tanpa majalah tak setuju, pusing ke lain, itu bagi ittiba'. Ittiba' ni dia ikut satu perkara. Sebab itulah Muhammadur Rasulullah itu dia panggil ittiba', ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba'. Cuma nak sebut satu bahasa yang kadang-kadang kita dengar macam bagus. Kita kata, ada orang kata, oh nak ikut sunnah Nabi, kononnya jangan ucap ini. Ini kita menghina sunnah Nabi. Kalau tak nak ikut, jangan ikut. Kata, oh nak ikut sunnah Nabi, kononnya banyak lagi sunnah-sunnah Nabi yang boleh ikut. Yang tu jangan ikut. Kan? Jangan kata gitu muslimin muslimat. Itu kita telah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh kata dengan kata-kata yang kita nak ikut tapi kita tak mampu, sangat-sangat nak ikut tapi kita tak layak. Kita boleh kata dengan perasaan nak ikut. Sunnah Nabi tak ada satu pun yang tidak ada guna. Dah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
Oh, pokok tabligh ni nak ikut sunnah Nabi, kononnya duduk tidur kat masjid. Jangan cakap itu. Besar berlaku zaman Nabi. Ada sufah. Itu masjid. Buat rumah sufah masjid. Kan? Nabi dilarang dalam surah Hud, dalam surah Kahfi. Dilarang. Di mana-mana yang ada manusia yang ikut sunnah Nabi, dan itu yang Nabi buat, kalau kita hina dia, kita hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam tak layak dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apalah yang Nabi buat dan umat dia buat, tiba-tiba dia rasa tak puas hati, dia kritik itu. Kita kena berhati-hati dalam bercakap, dalam isu-isu. Sebab betul kita kata, boleh kata Nabi boleh buat, kita tak boleh. Boleh tak kata gitu? Nabi boleh buat, kita tak mesti boleh buat. Itu tak boleh cakap gitu. Sebab Nabi diutus untuk uswatun hasanah, contoh teladan. Nabi, Allah tahulah kenapa diutus Nabi yang betul tu. Jangan kita buat undang-undang sendiri, cakap kerana nak ikut nafsu. Cakap ikut nafsu, tak puas hati dengan berlaku, kita beri, kita tembak. Dan sepatutnya kita kata Alhamdulillah, ada juga orang yang mampu datang menyampaikan tabligh ke, ataupun orang yang buat sunnah-sunnah Nabi. Orang yang tak mampu, dia mampu. Dia satu kebaikan bagi umat ini. Kan? Jadi itulah berhati-hati dalam isu laqad taballah. Ittiba. Laqad taballah. Allah terima taubat ke atas Nabi dan Muhajirin dan Ansar alladzina tabau ittiba'nya. Allah terima taubat orang yang jadi ittiba' fi sa'atil usrah. Mereka ingin berjuang bila? Fi sa'ah. Sa'ah ni pada saat-saat usrah, suka. Usrah ni suka. Saat suka ni ialah masa hijrah Nabi, masa Nabi duduk mula-mula di Madinah. Masa sampai di Madinah, ahli Ansar berhubung, masa itulah Muhajir dan Ansar. Orang Muhajirin sampai ke Madinah, tak ada rumah, tak ada makanan. Orang Ansar lah bantu-bantu. Di sekitar dalam surah Hasyri, kan? Surah Hasyri ayat 1 hingga 10. Boleh kita tengok ayat itu, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bagaimana Muhajirin dan Ansar. Surah Muhammad ada tentang itu. Min ba'di apa makna? Setelah, maknanya fi sa'atil saat ataupun masa kesulitan, iaitu saat perang Tabuk yang amat panas, haus dan lapar. Faham ini perang Tabuk. Perang Tabuk ni berlaku masa mana? Selepas buka Mekah, kan? Perang Tabuk. Masa tu, betul lah. Tadi yang nak sebut masa mula-mula, ada juga nilai tu, masa berperang. Tapi ayat ni berkaitan dengan sa'atil usrah ni pada perang Tabuk. Sebab masa tu tentera muslimin Muhajirin Ansar tak ada makanan. Ada di antara mereka yang tak ikut berjuang, sama ada daripada Muhajirin ataupun Ansar, ataupun yang ada yang pulang balik, macam perang Hunain juga. Maka ketika itu mereka telah melakukan sesuatu yang salah kerana meninggalkan medan perang. Tetapi lepas pada itu mereka bertaubat pada Allah, maka Allah terima taubat mereka. Min ba'dima, dari sesudah kada yaziru, kada itu hampir sahaja, yaziru akan berpaling. Apa yang berpaling? Qulubu itu fa'il. Berpaling hati-hati, qulubu fariqin, idafah. Qulubu fariqin minhum,
Hampir-hampir satu kumpulan daripada mereka itu tak nak pergi perang Tabuk, tetapi dengan berkat ataupun hidayah Allah, mereka tidak jadi keluar pulang dan mereka terus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesalahan untuk tidak pergi berjuang itu dimaafkan oleh Allah SWT. Kata dia benar. Kata Yazid Zara ni dia cabut kan, la tuzigh, kan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Wahai Tuhan, janganlah engkau cabut balik, jangan balik. Tuzigh qulubana ni makna jangan balik qulubana, hati kami, ba'da id hadaitana, sesudah engkau telah beri hidayah kepada kami. Mana hidayah yang kita miliki ini, Allah mungkin boleh Yazir, dia boleh paling balik hati kita ni. Kalau kita sombong, kalau kita rasa takabur, kalau kita rasa kita sempurna, kita takut Allah balik. Seperti mana yang hampir-hampir berlaku di kalangan Muhajirin Ansar yang berjuang di perang Tabuk. Mereka nak dibalikkan Allah hati, tetapi Allah taba alaihim, Allah maafkan kesalahan mereka itu, lalu mereka dimaafkan. Summa taba alaihim, kemudian kerana mereka bertaubat kepada Allah, kembali balik bersama Nabi, maka taba alaihim, summa taba alaihim, kemudian Allah terima taubat mereka. Taba ala tu terima taubat. Kalau bertaubat, kita tak kata taba ala, kita kata taba ilah. Kalau kita jumpa taba ilah, maknanya dia bertaubat kepada Allah. Kalau taba ala, dia telah diterima taubat. Begitu. Summa taba alaihi, maknanya Allah telah terima taubat. Innahu bihim, sungguh-sungguh Allah bihim, terhadap mereka itu Muhajir dan Ansar bersama Nabi itu, Rauf, sangat menyantuni, Rahim, sangat menyayangi. Dua kalimah ini wajib ada dalam hidup kita sebagai seorang Muslim. Ada ra'fah. Kita hidup ni kalau tanpa Rauf Allah, kita tidak akan bahagia. Kita diberi kesihatan, diberi rezeki, itu atas Rauf Allah. Dan kita jadi orang baik, ada rezeki bersyukur, itu rahim Allah. Dalam surah Al-Hasri, Allah ajar kita untuk berdoa tiap-tiap masa, dan kita jadikan surah Al-Hasri ayat 10 ni sebagai doa pagi-pagi kita. InsyaAllah Allah terima. Cuba tengok sikit sekali contoh ayat 10 surah Hasri. Hasri surah berapa? Lima 545, buka surat 545. Firman Allah, ayat ini berada pada 547 ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, orang-orang yang datang selepas mereka, selepas para sahabat, selepas Muhajirin dan Ansar tadi, mereka berdoa. Yaqulun, mereka berdoa, dia guna fi'il mudhari', yaqulun, makna sentiasa berdoa, dan doa mereka itu bersama-sama. Jadi kita dah buat hari ni, dan kita buat tiap-tiap pagi doa bersama-sama. Apa doanya? Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ampunkanlah juga ya Allah dosa-dosa bagi saudara-saudara kami yang mereka itu semua telah mendahului kami
bil iman, dengan kematian. Maknanya kita minta ampun kepada Allah untuk diri kita sekarang, dan kita minta ampun kepada Allah kepada saudara-saudara kita daripada muhajirin dan ansar, dan daripada tabi'in sampai kita hari ini, kita minta ampun kepada Allah yang mana mereka ini telah mendahului kita seorang mukmin dan mati dalam keadaan beriman. Amin. Untuk kita hidup sekarang ni, kita dua doa. Untuk kita hidup ke depan ni, kita kena dua doa lagi, iaitu wala taj'al, dan jangan kamu jadikan. Kita terjemah macam mana dalam doa kita? Jangan engkau campakkan. Sebab jadi ni dia masuk, dia letak dalam diri kita. Jangan engkau jadikan ataupun jangan engkau campakkan fi qulubina, ke dalam hati-hati kami, ghillan, rasa benci dengki. Jangan campakkan, jangan masukkan. Benci dengki itu kepada siapa? Lillazina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Kita kena minta berlindung dengan Allah. Yang kedua, dalam hidup kita sekarang, kita kena bersatu hati, jangan campak, jangan ada rasa benci dengki sesama Islam. Tak kira dia orang apa pun. Kadang-kadang kita tengok dia orang luar, kita benci dia. Dia orang luar, dia orang Bangla. Dia Muslim, mari masjid, solat. Tapi Bangla, kita kata Bangla ni jahat. Nah, tapi ada yang lain. Jadi kita kena berhati-hati tengok. Yang kedua dalam kehidupan sekarang ni, selain daripada kita minta akhlak kita dengan sesama Islam, kita minta ni, Rabbana, wahai Tuhan kami. Tak minta tu, sebut je. Cuma kita sebut sifat Allah, innaka raufur rahim. Makna Rabbana tu ada kalimah yang disembunyikan, ada ayat yang disembunyikan setelah Rabbana yang terakhir itu. Apa dia? Wahai Tuhan kami. Kita terjemah bagi apa? Santunilah kami. Kat mana kita ambil santunilah kami? Ra'afa ra'uf. Ir'af bina. Ir'af bina. Makna santunilah kami. Rahim warhamna, dan rahmatilah kami. Daripada rahim. Sebab apa kita doa gitu? Sebab dua nama Allah tersebut dipaparkan di depan kita. Innaka ra'uf, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha penyantun, rahim, lagi maha penyayang ataupun maha memberi rahmat. Jadi dalam hidup kita ni, kalau kita dapat capaikan nilai-nilai ni, dunia sama akhirat diridai Allah SWT. Sebab tu kita berazam untuk tidak tinggal doa ini setiap pagi bila kita bertadabbur ayat Allah. Bertadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya innaka raufur rahim dalam surah Asy ini, kita jumpa pula hari ini innahu bihim. Lagi jelas. Thumma innahu, sesungguhnya Allah, bihim, terhadap mereka, raufur rahim. Allahumma, kita kena doa apa? Bila kita jumpa ayat ini, Allahumma irhamna, ya Allah rahmatilah kami. Bila Allah rahmat kita, kita boleh hidup sempurna dunia dan akhirat. Kita berhenti setakat itu untuk hari ini. Ayat 118, 117, kita sambung nanti 118. Wa 'ala salasati alladziina khulifu. Ini disebut tiga orang as-salasah alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allahi illa ilayhi thumma taba 'alaihim liyatubu inna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Masya-Allah, ayat yang cukup cantik. Kita akan bincang di pertemuan yang akan datang besok ini. Allah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis